Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kota Tanjung Pinang ialah sebahagian daripada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang didirikan sekitar abad ke-16. Berdasarkan sejarah, pusat pemerintahannya pernah berpusat di Pulau Penyengat. Sekarang ini menjadi lokasi pelancongan pengembang budaya Melayu. Kota ini adalah sebahagian dari Kerajaan Melayu setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Mahmud Shah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Melaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor sebelum diambil alih oleh Belanda setelah Raja Haji Fisabilillah terkorban dalam peperangan menentang Belanda pada tahun 1784 di Teluk Ketapang, Melaka, dan kemudian jenazahnya dipindahkan dan dikebumikan di Pulau Penyengat. Atas dasar sejarah ini, saya dan Puan Ita menjejakkan kaki ke Tanjung Pinang selepas menziarah makam di Pulau Penyengat. Seperti tidak lengkap jika makam di Tanjung Pinang tidak saya ziarah. Walau tak semua makam saya dapat ziarah dalam waktu yang singkat, tetapi sekurang-kurangnya tokoh utama dalam sejarah Melayu Riau telah saya jejaki makamnya sebagai tanda hormat dan dapat menjalin silaturahim. Daeng Celak adalah Yang di-Pertuan Muda Riau kedua yang memerintah pada tahun 1728 sehingga 1745 yang menggantikan Daeng Merewah, Yang di-Pertuan Muda Riau pertama. Daeng Celak merupakan salah satu upu Bugis yang menikah dengan bangsawan Melayu iaitu Tengku Mandak. Setelah Daeng Kemboja sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau ketiga, selanjutnya dipegang oleh anak cucu Daeng Celak yang sudah berketurunan Melayu Bugis. Hal ini dimulai oleh anaknya Raja Haji Fisabilillah sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau keempat. Daeng Celak mangkat setelah 17 tahun memerintah pada tahun 1745 dan dimakamkan di Kota Riau bergelar Marhum Mangkat di Kota. Terdapat dua kompleks makam yang tidak bernama di belakang kompleks Daeng Celak ini. Selain terdapat beberapa makam yang terletak di luar kompleks yang turut dibalut dengan kain kuning pada batu nisannya. Oh, ada batu. Ini makam siapa ni? Lama lama lah. Ya, mungkin ada kerja dengan istana agak ni. Baik licin ni. Dia lumut.
Assalamualaikum. Melihat pada struktur dan bentuk batu nisan pada dua kompleks makam ini, mereka seperti dari golongan yang mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat ketika hayatnya. Pada kompleks yang pertama ini, terdapat 5 buah makam dan salah satunya memiliki batu nisan yang bersaiz besar dan tinggi. Tidak diketahui siapakah pemilik makam ini. Melalui sumber batin juga tidak dapat mengenal pasti makam siapakah ini. Makam yang lain dalam kompleks ini dipercayai makam ahli keluarganya. Begitu juga di kompleks makam kedua ini, terdapat 4 buah makam dan satu di antaranya bersaiz sederhana dan dipercayai ini makam seorang ulama dari Pasai. Makam yang lain dalam kompleks ini dipercayai makam ahli keluarganya. Kami meneruskan perjalanan ke makam Daeng Merewah yang diberitahu oleh penjaga makam di mana makamnya berada di hadapan lagi tetapi masih dalam kawasan ini. Daeng Merewah adalah Yang di-Pertuan Muda Riau pertama dan bergelar Kelana Jaya yang diangkat oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pertama kerana telah berjasa mengalahkan Raja Kecil. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman di Kesultanan Melayu, Daeng Merewah telah menjalankan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau pertama dari tahun 1722 sehingga 1728. Daeng Merewah mangkat di Pulau Pitung. Jenazah beliau dibawa pulang ke Riau untuk dimakamkan di Bukit Sungai Baru bergelar Marhum Sungai Baru. Kompleks makam Daeng Merewah memiliki kawasan yang agak luas dan hanya makam Daeng Merewah saja yang berbumbung. Kompleks makam ini dikelilingi oleh tembok dan lantai yang bersimen. Manakala bumbung makam Daeng Merewah dihiasi dengan ukiran timbul dengan warna hijau dan kuning. Dianggarkan terdapat 12 buah makam di sekitar kompleks makam Daeng Merewah ini. Tidak diketahui makam-makam siapakah ini. Batu nisannya ada yang bersaiz sederhana dan ada yang bersaiz kecil. Namun, semua batu nisannya dibalut dengan kain kuning. Makam Daeng Merewah berada dalam kedudukan yang tinggi dan berlapis-lapis seperti tangga, sesuai dengan darjat dan kedudukan semasa hayatnya. Nisannya dibalut dengan kain kuning menyerlahkan lagi kebesarannya sebagai pemimpin masyarakat yang sangat dihormati dan disanjungi. Sekitaran makam suasananya agak tenang dan penjagaan kawasan makam ini sangat bersih dan terpelihara. Apabila saya dan Puan Ita berdekatan dengan makam Daeng Merewah, terbau wangian yang sangat semerbak harumnya seperti wangian kasturi. Kami terasa ditarik-tarik untuk naik ke atas makam ini sebagai tanda kedatangan kami ini dialu-alukan. Alhamdulillah. Waris yang berserta dengan kami pun, dia beritahu inilah kali pertama dia naik ke atas makam ini bersama kami. Sebelum ini dia dan keluarga ziarah hanya melihat dari bawah saja kerana bimbang terkena tulah atau bala dari daulatnya. Subhanallah.
Kedatangan kami umpama membuka laluan kepada waris untuk memegang nisannya dan merasai sendiri hubungan silaturahim antara arwah dengan keturunannya. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Kedatangan kami di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau atas tujuan ziarah makam Daing Merewah dan Daing Celak ini sangat menggembirakan saya dan Puan Ita. Tiada perkataan yang boleh diungkapkan untuk menggambarkan kegembiraan hati kami ini, kerana tokoh pemimpin inilah yang banyak membantu dan menjaga kedaulatan Kesultanan Melayu. Mungkin ini satu cara kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Wallahu alam. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.